Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 10 Rabiul Akhir 15 November bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Sindiket Lebay Loh sudah beroperasi lebih 20 tahun. Juga tak boleh lagi berjudi di Kedah. Sindiket nikah tanpa tauliah didalangi Lebay Loh yang ditahan baru-baru ini dikatakan sudah beroperasi lebih 20 tahun lalu. Bekas imam berusia 71 tahun itu dikatakan menjadikan kediamannya di Kampung Cucuh Puteri dekat Kuala Krai sebagai lokasi akad nikah. Memetik laporan berita harian online, sumber berkata bekas imam itu dikatakan mengenakan bayaran antara RM2,000 hingga RM5,000 dengan menjanjikan proses akad nikah berjalan lancar. Katanya beberapa faktor mendorong pasangan memilih khidmat sindiket nikah iaitu mahu berpoligami, tiada restu keluarga dan mahu berkahwin dengan warga asing. Bagi kegiatan sindiket Lebay Loh, orang telah dipercayai berperanan mencari dan membawa pasangan pengantin ke rumah Lebay Loh untuk dinikahkan. Bayaran dikenakan dikatakan bergantung kepada tahap kesulitan dialami pasangan dan bayaran dibahagi sama rata antara orang tengah dan Lebay Loh. Kita dapati kahwinan telah jalan lama secara sindiket, bukan sahaja melibatkan rakyat Kelantan tapi juga melibatkan rakyat di luar Kelantan. Jadi dengan ini kita menyeru kepada semua pasangan-pasangan yang telah berkahwin dengan Lebay Loh, iaitu bekas imam, supaya tampil ke hadapan untuk memastikan perkahwinan mereka adalah dapat disahkan untuk menentukan sah atau tidak perkahwinan mereka sebelum ini. Sebab kita bimbang dia duduk dalam keadaan suami isteri, dapat anak dan sebagainya, sedangkan perkahwinan dan tidak sah. Akibat daripada perkahwinan telah dilaksanakan melalui sindiket. Lebay Loh dipercayai turut mempunyai rangkaian di negara jiran kerana sijil nikah yang diberi kepada pengantin adalah dari sana. Sebelum ini pasangan yang mahu berpoligami atau gagal mendapat restu keluarga memilih berkahwin di negara jiran, tetapi kini banyak sindiket dikesan beroperasi di Kelantan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzuk Syahri memuji keputusan yang dibuat Kerajaan Kedah yang menghentikan lesen baharu premis judi dan menghadkan penjualan arak di negeri itu serta-merta. Beliau berkata tindakan optimis itu wajar dijadikan contoh negeri-negeri lain demi kebaikan rakyat. Itu yang terbaiknya tentang apa yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kedah dan sepatutnya menjadi contoh pada negeri-negeri lain kerana bidang kuasa untuk menghadkan lesen dan juga menyambung ataupun tidak lesen untuk premis judi ini hak bidang kuasa PBT. Jadi tindakan negeri Kedah itu adalah merupakan tindakan yang dicontohi daripada Kelantan dan juga Terengganu yang sudah lama tidak ada premis judi seperti itu, dan insya-Allah selepas daripada ini saya yakin dan percaya ianya akan disambut baik oleh pihak PBT lain. Datuk Ahmad Marzuk berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Konvensyen Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah Peringkat Wilayah Persekutuan tahun 2021 di Hotel Sunway Putra hari ini. Hadir sama Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail. Semalam Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nur berkata Kerajaan Negeri Kedah menerusi PBT tidak lagi akan memberi kelulusan lesen premis perjudian selain menghadkan aktiviti penjualan arak di seluruh negeri berkuat kuasa serta-merta. Menurut beliau, keputusan itu dibuat menerusi mesyuarat Esko minggu lalu bagi mengelak mudarat yang lebih besar kepada penduduk. Sementara itu, Sabah menerusi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam negerinya memutuskan untuk membenarkan semula operasi kaunter perkhidmatan bagi urusan nikah, cerai dan rujuk NCR membabitkan seluruh daerah di negeri berkenaan. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata tindakan itu selepas dengan pengumuman kerajaan bahawa Sabah memasuki fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN pada 8 November lalu.
Menurutnya, kaunter perkhidmatan NCR mula dibuka serta-merta kepada pelanggan setiap hari waktu bekerja iaitu Isnin hingga Jumaat mengikut masa yang ditetapkan. Kaunter dibuka bermula jam 8.30 pagi hingga 2 petang bagi Isnin hingga Khamis, manakala pada Jumaat bermula jam 8.30 pagi hingga 11.30 pagi, di mana kehadiran pelanggan tertakluk dengan syarat yang ditetapkan kerajaan iaitu lengkap vaksin COVID-19, memakai pelitup muka dan sentiasa memastikan penjarakan fizikal. Tiada kematian akibat jangkitan COVID-19 membabitkan peniaga pasar Kedai Payang. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasemani Embong, bagaimanapun mengesahkan terdapat jangkitan virus itu membabitkan peniaga pasar berkenaan. Tambah Datuk Dr. Kasemani, seramai 36 daripada 1,000 peniaga pasar terbabit atau 3.6% dijangkiti COVID-19 sejak 31 Oktober hingga 13 November lepas. Jelas beliau, kesemua mereka telah diasingkan dan diberi rawatan manakala seorang ke unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ dan seorang lagi dirawat di wad COVID-19. Kedua-dua pesakit itu dibenarkan pulang manakala semua kontak rapat telah dikenal pasti dan dikuarantin. Sehubungan itu, Dr. Kasemani meminta orang ramai supaya tidak menularkan sebarang berita tidak sahih bagi mengelakkan kebimbangan dan kekeliruan masyarakat. Sebelum ini, tular dalam media sosial mengenai dakwaan mengatakan ramai peniaga pasar Kedai Payang dijangkiti COVID-19 dengan beberapa pesakit meninggal dunia. Susulan kadar kebolehjangkitan COVID-19, orang ramai termasuk peniaga mula bimbang sekiranya Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan semula. Selain tidak sanggup menghadapi keadaan itu, mereka juga tidak bersedia berdepan risiko kerugian yang boleh mencecah sehingga 80%. Wartawan Syahira Sukri ada laporannya. Sepanjang tinjauan saya di Ibu Negara, aktiviti peniaga kecil-kecilan masih rancak seperti kebiasaannya dengan prosedur operasi standard SOP yang masih dipatuhi oleh peniaga dan pengunjung. Bagaimanapun, kegusaran disuarakan oleh segelintir peniaga apabila ditanya mengenai penerimaan mereka jika PKP dilaksanakan semula. Lebih-lebih lagi apabila majoriti peniaga masih dalam proses menstabilkan pendapatan harian yang terjejas sebelum ini. Kalau dah buat lockdown balik, macam dulu balik lah saya rasa. Bermakna memang bermasalah betul lah bagi peniaga-peniaga kecil macam kita orang semua ni. Memang masalah besar lah. Jadi pendapatan bukan kata 50% jatuh lah. Saya ingat dalam 70-80% dia akan jatuh terus. Jadi masalah lah bagi kita, ada anak-anak sekolah lagi. Saya berharap sangat kalau boleh jangan total lockdown lah. Sebab kami berniaga pun baru nak naik, baru nak orang kata boleh survive daripada PKP satu hari tu. Sekarang boleh bernafas. Kalau lockdown balik, memang peniaga terkesan lah dengan pandemik. Sementara itu, terdapat juga segelintir peniaga yang bersetuju sekiranya PKP dilaksanakan semula memandangkan kes baharu COVID-19 menunjukkan tren peningkatan setiap hari. Pada masa sama, mereka berharap kerajaan masih memberi kelonggaran SOP yang rasional kepada peniaga untuk meneruskan operasi premis mereka, khususnya mengenai tempoh waktu aktiviti perniagaan. Kalau dia bagi masa macam waktu yang singkat pun kan, macam half day macam tu pun okey, lockdown macam tu pun tak apa. Jangan dia bagi kita sampai pukul 12 pun, kalau dia bagi sampai pukul 6 pun tak apa. Kalau lockdown macam tu lah. Kalau dia bagi kita, kalau kita boleh berniaga 5 jam, 6 jam pun okey. Janji kita boleh cari makan sikit. Pada Sabtu lepas, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah turut mengingatkan rakyat untuk tidak lalai dengan nikmat kelonggaran Pelan Pemulihan Negara PPN yang diberikan oleh kerajaan selain terus bersabar, menjaga kesihatan diri dan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Rata-rata peniaga bersusah hati jika lockdown dilakukan semula kerana ianya akan menjejaskan pendapatan harian mereka. Jadi, sama-samalah kita mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan di mana sahaja kita berada walaupun sudah lengkap vaksin. Saya Syahira Sukri, TV Al Hijrah.
Sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 akan bermula pada 2 Januari hingga 20 Mac 2022 bagi sekolah di negeri kumpulan A, manakala 3 Januari hingga 20 Mac 2022 bagi sekolah di negeri kumpulan B. Cuti akhir Penggal 3 pula akan bermula pada 25 Februari 2022 hingga 20 Mac 2022. Sekolah di negeri kumpulan A adalah Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Manakala kumpulan B pula adalah Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Sementara itu, kalender akademik sesi 2022-2023 akan bermula pada 21 Mac 2022 hingga 11 Mac 2023 bagi sekolah di negeri kumpulan A dan pada 21 Mac 2022 hingga 12 Mac 2023 bagi sekolah di negeri kumpulan B. Selepas ini, derita tangguh 4 penyakit kronik. Alhamdulillah bertemu kembali. Pusat Pengutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib mengutip 577 juta ringgit dalam tempoh 10 bulan tahun ini. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Hakim Amir Osman berkata, daripada jumlah zakat yang diterima itu, 555 juta ringgit sudah diagihkan kepada golongan memerlukan melalui pelbagai skim bantuan agihan yang disediakan Mawib. Jadi pencapaian daripada Januari hingga Oktober 2021 bagi PPZ Mawib telah berjaya mengutip sebanyak 577 juta dengan 348,285 orang pembayar dan kami hanya memerlukan sekitar 223 juta sehingga hujung tahun ini supaya kami dapat mencapai sasaran yang telah kami tetapkan. Jadi justru itu kami berharap dengan adanya kempen seperti ini, kutipan yang kami sasar ini akan menjadi kami capai. Abdul Hakim dalam pada itu berkata PPZ Mawib menyasarkan kutipan sebanyak 800 juta ringgit pada tahun ini. Bagi mencapai sasaran tersebut, pihaknya mengadakan kempen Year End Zakat YES 2021 yang bermula 15 November hingga 31 Disember dalam usaha menggalakkan lebih ramai umat Islam khususnya di wilayah persekutuan untuk menunaikan zakat mahupun menambah zakat pendapatan menerusi bonus pertambahan gaji, komisen dan pendapatan sampingan dengan kadar 2.5% sahaja. Kempen itu turut menawarkan hadiah utama antaranya Thermomix, Dyson, sijil simpanan premium dan pelbagai hadiah sampingan lain. Berbaki lebih sebulan lagi umat Islam yang ingin menunaikan zakat bagi tahun ini boleh berbuat demikian melalui kaunter PPZ Mawib atau portal www.zakat.com.my dan aplikasi MyZakat, kaunter bergerak door to door dan Right to You, perbankan internet dan ejen kutipan rasmi PPZ Mawib. Semua sekolah di Pahang kini tidak perlu lagi mengharapkan sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG untuk menjalankan aktiviti kebajikan sekolah selepas menyertai skim wakalah. Ini kerana setiap sekolah yang menyertai skim yang diperkenalkan Pusat Kutipan Zakat PPZ Pahang itu akan menerima pulangan sebanyak 30% daripada jumlah caruman zakat tahunan mereka. Pengurus Besar Kanan Zakat dan Wakaf Pahang, Datuk Halidan Mat Daud berkata jumlah itu bukan saja boleh membantu pihak sekolah tetapi turut memudahkan perancangan dibuat dalam menyalurkan bantuan keuangan atau pembayaran yuran serta pembelian peralatan sekolah kepada pelajar yang memerlukan. Setakat ini hanya sebuah sekolah daripada 741 sekolah di Pahang sudah mencapai potongan zakat 90% daripada bilangan kaki tangan manakala selebihnya baru melepasi 70 hingga 80%. Setakat ni baru ada sebuah sekolah lah yang automatik layak. Kalau mengikut statistik 2021 ni terus layak dah mendapat 30% kembali ni. Tapi mengikut rekod kita juga sekolah menengah, sekolah rendah ni dah banyak melepasi 80%, dah hampir lah. Jadi ada sekolah-sekolah yang dah dapat sekarang 6,000 sebulan potongan. Jadi kalau setahun dah 72,000 dan dah dapat 21,000 dah boleh dapat pulangan balik.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan skim wakalah zakat bersama Majlis Guru Besar dan Pengetua Sekolah Menengah Daerah Kuantan di Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah Kuipsas di Kuantan. Kita sedar bahawa selama ini kita hanya mengharapkan dana PIBG untuk membantukan pelajar-pelajar miskin di sekolah, pelajar yang menghadapi masalah kewangan dan sebagainya. Tetapi rupanya ada satu lagi sumber yang tanpa kita sedar, kalau kita menepati syarat itu, ia merupakan sumber yang banyak. Sebab sekolah saya sendiri pun dalam 4,000 lebih sebulan potong. So kalau setahun. Di Pahang terdapat 198 sekolah menengah dan 543 sekolah rendah yang layak menyertai skim wakalah zakat diperkenalkan itu. Menerusi skim berkenaan, ia dapat membantu pihak sekolah mendapat dana dengan cara mudah iaitu melalui pembayaran zakat dan ia boleh digunakan untuk kebaikan pihak sekolah. Setelah hampir 2 tahun, sektor pelancongan berdepan dengan sekatan berikutan pandemik COVID-19, sektor itu kembali bangkit dengan pelbagai inisiatif bagi mengukuhkan semula jenama Malaysia sebagai lokasi menarik untuk dilawati. Salah satu yang diperkenalkan ialah pelancongan Islam sebagai strategi untuk memulihkan kembali ekonomi pasca pandemik. Ketua Pengarah Islamic Tourism Centre ITC, Datuk Dr. Muhammad Razif Hassan berkata, segmen pelancongan Islam ini wajar diperkenalkan memandangkan komuniti Islam antara yang terbesar di dunia. Kalau sebelum ni dia lebih berbentuk konvensional, tetapi ini menjurus kepada pelancongan Islam sebab kita sedia maklum 1.8 bilion penduduk Islam di seluruh dunia. Dan di ASEAN sendiri kita ada lebih daripada 255 juta penduduk Islam. Di Malaysia sendiri, di Indonesia, di Nusantara ini jelas komuniti Islam tu besar. Jadi adalah tidak wajar kita melepaskan peluang untuk kita kita panggilkan, kita segmentasi lah market ni supaya apa juga aktiviti dan juga strategi yang kita lakukan untuk menarik perhatian pelancong-pelancongan Muslim ini dapat dibuat secara lebih teratur dan lebih terperinci lah. Beliau berkata demikian selepas perasmian Persidangan Pelancongan Islam Antarabangsa WITC yang disempurnakan oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri di Pusat Dagangan Dunia WTC siang tadi. Sementara itu, dalam ucapan perasmiannya, Datuk Seri Nancy menyarankan agar penggiat industri pelancongan perlu inovatif dalam pembangunan produk dan perkhidmatan agar menepati kehendak pelancong Islam. Jelasnya, skop pelancongan Islam amat luas tetapi jarang diterokai sedangkan ia berpotensi dalam memajukan ekonomi Islam secara keseluruhan. Persidangan Pelancongan Islam Antarabangsa WITC bermula hari ini dan akan berakhir 17 November ini. Hidap penyakit kronik 4 serangkai sekaligus sejak 4 tahun lalu. Itu dugaan yang terpaksa ditanggung Siti Aminah Ahmad yang menderita penyakit kencing manis kronik, buah pinggang bocor, jantung dan darah tinggi. Dia yang sudah terlantar atas katil selama 2 tahun kerana strok itu juga sebelum ini telah menjalani proses pembedahan sebanyak 16 kali. Menurut suaminya Zaidi Bajuri, 54 tahun, dia akui tidak mudah untuk menjaga isterinya kerana dia perlu menguruskan pelbagai aspek seperti keperluan fizikal, pengangkutan, keuangan dan paling penting, menjaga emosi Siti Aminah. Dia mengalami sakit ni selama dah daripada tahun 2017 sampai sekarang ni dah lebih kurang dalam 4 tahun lebih lah. Dia mengalami sakit kecil manis, darah tinggi, jantung, buah pinggang bocor dan strok. Dia berpunca daripada kecil manis. Pasangan berkenaan tinggal di Blok F PPR Intan Baiduri di Ibu Negara ini sangat memerlukan bantuan keuangan demi menampung kos perubatan dan penjagaan Siti Aminah. Zaidi dalam pada itu memaklumkan ada menerima bantuan Baitul Mal RM450 sebulan. Namun jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos penjagaan dan kesihatan Siti Aminah termasuk lampin pakai buang. Nestem dan susu mencecah RM1,260 sebulan. Pendapatan hariannya sebagai penghantar makanan juga tidak mencukupi dan kadang-kadang tidak menentu
kerana terpaksa memberi perhatian kepada isterinya itu. Penderitaan hidup mereka dalam padi itu mendapat perhatian Pertubuhan Kebajikan Khalifah Utama Gerak Kilat Terengganu dengan menyumbang bekalan lampin pakai buang serta sejumlah wang tunai. Bantuan yang diberikan macam makanan, macam susu, pampers dan RM2 lah. Dana di bawah ini macam kita buat collection lah dari persatuan. Kalau ada sponsor-sponsor pun kita akan terima lah. Orang ramai yang ingin tampil membantu keluarga ini boleh menyalurkan sumbangan di Bank Islam bernombor 1415 3023 1321 71 atas nama Siti Aminah Ahmad. Gempa bumi kuat landa Iran. Saif al-Islam Gaddafi, anak kepada bekas pemimpin Libya yang dibunuh Muammar Gaddafi, bakal bertanding dalam pilihan raya Presiden negara itu bulan depan. Pencalonan itu dilihat bakal membuka lembaran baharu bagi mengakhiri kemelut yang telah berlarutan sejak sedekat lalu di negara itu. Saif al-Islam mendaftarkan pencalonannya hari ini kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan di Bandar Sebha. Menurut satu kenyataan Suruhanjaya Pilihan Raya Libya, anak Muammar Gaddafi itu telah melengkapkan setiap syarat yang diperlukan untuk bertanding jawatan nombor 1 itu. Pilihan Raya Presiden yang dijadual pada 24 Disember itu adalah yang pertama kali diadakan di negara itu. Ini adalah kemuncak proses dilancarkan tahun lalu oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk menamatkan siri keganasan sejak kerajaan pimpinan Gaddafi digulingkan pada 2011. Julai lalu, Saif al-Islam, 49 tahun, yang menyepi sejak 2014, membuat kenyataan di The New York Times yang beliau bakal kembali ke arena politik. Dalam temu bual itu, beliau memaklumkan langkahnya itu bertujuan mengembalikan perpaduan Libya yang terjerumus ke dalam krisis berterusan sejak sedekat lalu. Sekurang-kurangnya seorang maut manakala lebih 70 individu cedera dalam kejadian gempa bumi berkembar di selatan Iran. Gempa berkekuatan 6.4 dan 6.3 magnitud itu turut mencetuskan suasana panik. Kedua-dua gempa bumi kuat berkedalaman 15 km itu menggegarkan Bandar Abbas yang terletak di wilayah Hormozgan dalam selang masa kurang 90 saat. Stesen televisyen tempatan menyiarkan visual runtuhan batu di kawasan pergunungan. Turut disiarkan visual beberapa buah lori yang terhoyong-hayang akibat gegaran kuat. Gempa turut dirasai sehingga di Dubai, Emiria Arab Bersatu, UAE. Menurut pasukan keselamatan, seorang mangsa yang disahkan terbunuh adalah seorang lelaki berusia 22 tahun yang dihempap tiang elektrik. Susulan bencana itu, Presiden Ibrahim Raisi mengerahkan Kabinet Merangka Strategi memastikan keselamatan di wilayah terbabit. Ratusan penunjuk perasaan membajiri Bandaraya Bangkok bagi membantah tindakan Mahkamah Thailand yang memutuskan sebarang ucapan berbau reformasi monarki bersamaan dengan percubaan menggulingkan institusi diraja negara itu. Keputusan mahkamah itu disifatkan penunjukan perasaan sebagai percubaan menyempitkan perjuangan mereka. Tanpa mengindahkan larangan perhimpunan, penunjuk perasaan berhimpun sambil menjulang sepanduk, "Kami tidak mahukan monarki mutlak." Menurut penunjuk perasaan, reformasi tidak sama dengan percubaan menggulingkan institusi monarki. Sebaliknya, ia bertujuan menambah baik institusi berkenaan. Menurut laporan Al Jazeera, berlaku sedikit ketegangan setelah polis melepaskan tembakan peluru getah ke arah penunjuk perasaan. Sekurang-kurangnya seorang penunjuk perasaan dilaporkan cedera di dada. Di Belanda, ratusan penunjuk perasaan berhimpun bagi membantah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Separa yang dikuatkuasakan kerajaan. 15 individu ditahan dalam perhimpunan yang bertukar tegang itu. Penunjuk perasaan yang berhimpun di dataran Leeuwarden bertindak membakar mercun dan bunga api.
Kerana menjadi tegang setelah penunjuk perasaan enggan menurut arahan polis anti rusuhan supaya mereka mengosongkan dataran berkenaan. Jumaat lalu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengumumkan perintah kawalan pergerakan separa sekurang-kurangnya 3 minggu yang mensasarkan restoran, kedai dan acara sukan bagi mengekang gelombang baru COVID-19 di negara itu. Di bawah perintah baru itu, bar dan restoran hanya dibenar beroperasi sehingga jam 8 malam sahaja. Sekian berita Al-Hijrah. Nantikan program realiti Hijrahkan Laguku dengan penampilan 8 selebriti tanah air yang bakal bermula 20 November ini. Dan jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan serta artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.